Ada buku you dekat ni, Waseda. Buku yang tak dipulangkan pada you. Kalau Waseda tak tahulah barangkali tu, tak tahulah kalau yang saya bagi kepada ni, kepada siapa tahu tu. Rolf. Tahulah. Saya tak tahu sama ada saya punya presentation nanti sampai 20 minit ke atau tidak kan. Tapi kalau kurang 20 minit, maka ni betul saya lah kan. Sharon Wardini, siapa Sharon? Anak Mukzani. Anak Mukzani. Ya. Apa bunyi itu? Tinggal 1 minit lagi. Tinggal 1 minit lagi. You di mana? KL. Ini fikir lah. Ya tak. Selama itu ketinggalan. Tinggal sejarah. Bukan. Kecuali dari segi COVID lah. Mana? Okay, sekarang pukul 8. Mariam, should we start now ke? Dah berapa dah masuk? Ada 129 orang sekarang di dalam ruangan ni. Okey. Okey, mungkin kita boleh mulakan. Okey. Dan dengan sedikit housekeeping ya. Jadi lepas tu kita boleh bagian tu kalau ada yang nak masuk lagi masih boleh masuk. Boleh start ya, Prof? Boleh. Okay. Selamat petang semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami. Sebenarnya diwacanakan ini adalah jadi kami jangka mungkin dalam beberapa minit mungkin ada juga kawan-kawan lain yang akan masuk ke dalam ruang. Jadi mungkin pertama sekali untuk beberapa housekeeping, kami ingin minta untuk semua untuk letak pada mute ya, supaya memberi ruang untuk hanya speaker saja yang bersuara. Juga untuk pemeriksaan semua, kami cadangkan kita menukar layout untuk melihat tekan ada 3 titik di bawah bahagian kanan. Bila tekan tu boleh tekan layout untuk kepada sidebar atau spotlight. Jadi ini memberi ruang yang lebih besar untuk melihat yang pembicara saja ya. Dan
kalau di website bar di sebelah tu lihat kawan-kawan lah di sebelah kanan, dan yang bahagian lebih besar adalah speaker, dan juga nanti ada slide juga boleh nampak dengan lebih jelas ya. Untuk pengetahuan semua, webinar ini dirakam ya, jadi cuma untuk memberi tahu kepada semua yang hadir. Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan kerja Mariam yang telah membuat persediaan teknikal jemputan dan peringatan semuanya, dan hari ini semua bahagian teknikal dibantu oleh saudari Mariam. Terima kasih sekali lagi kerana bersama kami untuk webinar pertama ini Oktober, kerana ini juga adalah hari ulang tahun Gerakan Hartal yang telah berlaku pada 20 Oktober 1947. 10 tahun sebelum merdeka. Jadi yang telah masuk ke ruangan ini lebih awal tadi mungkin telah lihat satu trailer filem 10 tahun sebelum merdeka, iaitu hasil karya Fahmi Reza, dan juga dia juga seorang ahli lembaga Pusat Sejarah Rakyat, dan Fahmi dan Dr. Kong akan memberi perkongsian dalam siri webinar kita pada bulan Disember ya, pada 15 Disember. Jadi nanti boleh lihat lagi maklumat di Facebook Pusat Sejarah Rakyat. Pada bulan depannya kita ada Diana Wong yang akan memberi perbincangan History from Below, kali ini dalam bahasa Inggeris dengan komentar oleh Dr. Sho Yun Sing. Jadi kita harap semua akan terus mengikuti semua webinar ini. Okey, jadi kita terus kepada webinar pertama ini. Jadi kita cek sekarang ada 148 orang telah bersama kita ya. Ini tepat sekali untuk webinar pertama ini kita bermula dengan persoalan yang lebih besar ya. Apa itu sejarah rakyat? Jadi orang yang paling sesuai untuk memberi perkongsian ini ialah Pengerusi Pusat Sejarah Rakyat sendiri, iaitu Profesor Syed Hussein Ali. Jadi Profesor Syed Hussein Ali memang sangat dikenali ramai. Saya tak akan membaca biodatanya yang panjang kerana memang habis hari ini. Mungkin hanya pengenalan ringkas ya, sebagai seorang ahli social science yang sangat dikenali. Profesor Hussein Ali telah berkhidmat sebagai pensyarah dan ahli akademik di Universiti Melaya dari tahun 1963 hingga 1990 dengan jawatan terakhir sebagai profesor dan ketua Jabatan Antropologi dan Sosiologi. Setelah itu pun beliau tetap aktif di dunia akademik sebagai penyidik di United Nations University di Tokyo dan juga visiting fellow di Cambridge University pada tahun 2005. Profesor Syed Hussein atau lebih dikenali juga ada yang manggil dia Dr. Syed atau Pak Syed merupakan pengasas bersama dan pengurusi Lembaga Pengarah Pusat Sejarah Rakyat dan pengurusi Lembaga Penasihat Yayasan Uthman Awang. Beliau telah menulis dan menyunting lebih 30 buah buku, termasuk buku-buku dokumentasi sejarah dan kajian sosial yang penting, antaranya Pimpinan Masyarakat Kampung, Masa Depan Orang Melayu, Kemiskinan dan Kelaparan Tanah di Kelantan, dan Dua Wajah. Bukunya yang terkini adalah Sejarah Rakyat Malaysia, khususnya perkembangan nasionalisme yang diterbitkan pada 2017. Bukan hanya seorang ahli akademik, Profesor Syed Hussein juga telah berkhidmat sebagai senator di Dewan Negara dari tahun 2009 hingga 2015, dan juga Syed Hussein juga pernah berpengalaman ditahan di bawah ISIS selama 6 tahun ya, daripada 1974 hingga 80 tanpa bicara berikutan sokongan beliau kepada petani-petani di Baling. Pembentangan Prof. Syed Hussein Ali akan diikuti oleh komentar oleh Profesor Jomo Kwame Sundarang, juga seorang yang memang itu dikenali ramai sebagai seorang ahli akademik, dan juga beliau sekarang adalah penasihat kanan di Institut Kajian Khazanah dan juga visiting fellow di Columbia University dan visiting professor di Universiti Islam Antarabangsa. Mungkin ramai yang mengenali beliau sebagai ahli ekonomi, jadi saya tak akan baca lebih pasal jurusan ekonominya, tapi beliau sebenarnya juga adalah antara pelopor dalam usaha-usaha dokumentasi sejarah rakyat. Beliau pernah mengarang antara lain pembangunan ekonomi dan kelas sosial di Semenanjung Malaysia, dan beliau juga pernah terlibat dalam beberapa usaha sejarah rakyat seperti buku Sejarah Dunia Moden di mana bumi dipijak, serta beberapa biografi pejuang tanah air termasuk
memoir Mustafa Hussein dan juga biografi Khatijah Siddiq. Beliau sekarang sangat berminat terhadap perbahasan tentang sejarah Melaka dan penyebaran Islam di Nusantara. Profesor Jomo bersama Dr. Noel Rodriguez juga telah menulis ulasan buku sejarah rakyat Malaysia yang ditulis oleh Profesor Syed Hussein, dan ulasan ini telah diterbitkan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Saya percaya Mariam telah ada hantar kepada yang telah register, dan juga kita akan letak link untuk buku dan juga review ini, ya. Jadi kita akan bermula sekarang dengan webinar ini dengan pembantangan oleh Profesor Syed Hussein dan diikuti oleh komentar oleh Profesor Jomo. Jadi dengan itu saya ingin serahkan kepada Profesor Syed Hussein lagi di sini. Terima kasih, Lin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, khususnya kepada Dr. Saslina, moderator kita, yang lebih dikenali dengan nama pendeknya Lin, dan juga ini komentator Profesor Jomo Sundram. Sebenarnya soal sejarah ini adalah soal yang penting, kerana sejarah satu bidang ilmu yang sangat besar peranannya. Sejarah boleh memberikan kita gambaran tentang masyarakat dulu dan sekarang, dan sejarah itu boleh memberikan kita peluang untuk berdasarkan yang dulu dan sekarang bagi meramal apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dalam membicarakan sejarah ini, sekarang ini kita dapati bahawa ramai orang sedang mengukakan pandangan bahawa perlu ada perubahan dalam pendekatan kajian sejarah, terutama sekali di Malaysia. Ini ialah kerana barangkali ramai yang merasakan bahawa sejarah yang diajar di sekolah sekarang ini dan juga yang ditulis secara rasmi adalah sejarah-sejarah yang merupakan apa yang dikatakan sebagai sejarah rasmi. Selain daripada sejarah rasmi sebagai satu pendekatan kajian sejarah, ada juga yang lain, iaitu apa yang dikatakan sejarah alternatif dan sejarah rakyat. Pada malam ini kita akan lebih menumpukan perhatian dan perbincangan terutama sekali kepada soal sejarah rakyat. Tapi untuk memahami dengan lebih mendalam apa itu sejarah rakyat, perlulah kita membuat tinjauan dan perbandingan khususnya dengan sejarah itu rasmi dan sejarah alternatif. Ketiga-tiga pendekatan kajian sejarah ini, iaitu rasmi, alternatif dan rakyat, ada saya bincangkan terutama sekali dalam bab pendahuluan dalam buku yang saya tulis, iaitu Sejarah Rakyat Malaysia. Sekarang ini baik kita mulakan dengan membincangkan satu persatu. Apa itu sejarah rasmi, sejarah alternatif, dan sejarah rakyat. Sejarah rakyat adalah sejarah yang diiktiraf secara rasmi. Dan yang pentingnya, buku-buku rasmi tentang sejarah, terutama sekali buku-buku yang digunakan sebagai teks sejarah di sekolah-sekolah, adalah merupakan sejarah rasmi. Lazimnya, sejarah masyarakat
ataupun golongan yang menang merupakan sejarah rasmi itu. Yang dimaksudkan dengan menang bukan saja golongan ataupun negara yang menang dalam peperangan, tetapi ia juga boleh merupakan golongan orang yang menang atau parti yang menang dalam pilihan raya. Jadi kita dapati bahawa dalam membicarakan soal sejarah ini, tidak larilah kita daripada melihat perbincangan dari segi golongan yang menang. Dan golongan yang menang ini biasanya merupakan golongan atasan ataupun elit yang memerintah. Mereka ini bukan saja bertumpu pada orang perseorangan, tetapi juga boleh bertumpu kepada golongan kecil daripada mereka yang menang itu. Sebagai contoh misalnya, British telah masuk ke Malaysia, menang dalam rentangannya terhadap orang besar dan orang Melayu di beberapa buah negeri di tanah Melayu. Dan kita dapati bahawa sejarah rentangan British merupakan sejarah yang penting, yang rasmi. Jauh lebih penting diutamakan dari sejarah yang berkaitan dengan orang Melayu ataupun pembesar-pembesar Melayu. Ada tokoh-tokoh yang besar disebut, Swettenham ke umpamanya dan sebagainya, yang merupakan orang-orang besar, Andrew Gurney ke, yang merupakan orang-orang besar yang diberikan liputan lebih utama, lebih luas daripada pembesar-pembesar Melayu yang juga disebut, tapi kurang banyaknya. Dalam misalnya perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, kita dapati juga yang menang, misalnya UMNO dan pemimpin-pemimpinnya, seolah-olah disebut sebagai orang atau golongan yang memperjuangkan kemerdekaan sepenuhnya. Ditanya tentang siapa parti apakah yang memperjuangkan kemerdekaan, maka disebutlah UMNO. Bila ditanya sesiapa yang pemimpin UMNO yang penting, maka disebutlah Tengku Abdul Rahman, Tun Razak dan Tun Ismail sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan itu. Dan lebih sering pula orang akan mengatakan bahawa yang penting sekali di antara pejuang itu adalah Tengku Abdul Rahman, dan dia digelar sebagai bapa kemerdekaan. Maka ternyatalah bila disebut kemerdekaan, Allah yang benar, yang penting itu ialah hanya golongan yang berkaitan dengan UMNO. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita tengok ini sejarah, now no more dia mempunyai beberapa ciri yang penting, dan setengah-setengah ciri ini pula boleh dianggap sebagai kekurangan dalam sejarah rasmi itu. Ciri yang pertama, seperti yang telah kita sebutkan tadi, ialah bahawa ia lebih menekankan golongan ataupun orang perseorangan daripada lapisan elit atau atasan yang boleh menang dalam masyarakat. Dalam sejarah rasmi dia saya selalu dikatakan bahawa antara ciri-ciri lain dan kelemahan-kelemahan lainnya ialah bahawa
sejarah rasmi itu lebih mengutamakan sejarah Semenanjung tanah Melayu. Ia lebih mengutamakan juga orang Melayu serta Islam. Ia lebih banyak mengutamakan soal-soal politik daripada soal ekonomi atau sosial. Dan ia juga Go out again. membicarakan soal hubungan kaum dan integrasi bangsa. Jarang kita dapati sejarah rasmi ini mengaitkan sejarah Malaysia dengan kawasan yang lebih luas, yaitu sejarah. Bila orang mengatakan perlu ada perubahan dalam kajian sejarah, maka timbullah misalnya keperluan untuk menggalakkan perkembangan sejarah alternatif. Apa dia sejarah alternatif ini? Sejarah alternatif ini ialah jenis sejarah yang secara mudahnya kita boleh katakan sebagai alternatif kepada sejarah rasmi. Contoh sejarah rasmi mengutamakan peranan UMNO, seperti saya katakan tadi, sebagai pemimpinnya Tengku Razak dan Tun Mahathir. Tapi sebenarnya kalau orang membuat kajian tentang sejarah kemerdekaan, perjuangan untuk merdeka, kita akan mendapati bahawa kalau dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan itu dengan perjuangan menentang penjajah, maka perjuangan menentang penjajah sudah mulai juga dari zaman Melaka lagi, apabila ia diserang oleh Portugis. Ada bangsa Melayu dan rakyat Melayu di Melaka juga yang menentang Portugis. Jadi boleh dikatakan seolah-olahnya sudah ada sejarah perjuangan kemerdekaan waktu itu. Walaupun mungkin masyarakat waktu itu tidak menyadari, tidak memahami atau tidak mengaitkannya dengan soal perjuangan untuk kemerdekaan. Begitu juga kita dapati bahawa sebelum UMNO lagi sudah ada pertubuhan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Kita mendengar tentang Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Dr. Burhanuddin, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Usama. Mereka ini tidak disebut sama sekali, ataupun kalau disebut pun hanya sedikit-sedikit saja dalam sejarah rasmi. Umpama dalam teks pusat sejarah di sekolah-sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, yang lebih besar dibicarakan ialah UMNO dengan tokoh-tokoh pimpinan UMNO. Jadi, bila kita mengatakan sejarah alternatif, perlulah dibagikan nanti ataupun alternatif kepada UMNO dan Tengku. Berarti kita perlu kemukakan pula PKMM dan tokoh-tokoh seperti Burhanuddin, Ishak dan Mustamam. Akan tetapi, bila kita hendak mengembangkan sejarah alternatif, tidak berarti bahawa dalam buku sejarah dan dalam buku-buku yang rasmi, kita mesti gantikan semua perbicaraan hanya tentang PKMM, Burhanuddin, Ishak dan Mustamam, dan ketepikan sama sekali UMNO, Tengku Razak dan Ismail. Sebagaimana tak seimbang dan bahkan salah
untuk menekankan hanya UMNO dan pimpinan seperti Tengku, Razak dan Ismail, maka salah juga kalau kita ketepikan mereka ini dan kemukakan hanya PKMM, Maluddin dan Tamam. Apa yang perlu dilakukan sebenarnya ialah mencari keseimbangan. Keseimbangan di antara peranan yang dimainkan oleh UMNO serta Tengku dan lain-lain, dan di antara PKMM dengan Burhanuddin dan lain-lain. Keseimbangan itulah yang perlu untuk menunjukkan sifat yang adil dalam kita mengemukakan sejarah. Umpamanya sejarah kemerdekaan itu bukan monopoli UMNO dan Tengku saja, bahkan juga ada sumbangan penting daripada PKMM dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam sejarah alternatif, kita juga perlu mengatasi kekurangan-kekurangan yang kita dapati pada sejarah rasmi seperti yang kita sebutkan tadi. Dalam kalau sejarah rasmi misalnya lebih mementingkan Semenanjung dan tidak mementingkan sangat, bahkan tidak menyebut tentang Sabah dan Sarawak, maka perlulah sekarang ini diberikan gambaran yang lebih luas kepada Sabah dan Sarawak. Kalau misalnya sejarah rasmi lebih banyak menekankan soal orang peranan Melayu dan Islam, maka perlu juga diberikan ruang untuk menggambarkan peranan yang dimainkan oleh bukan Melayu dan bukan Islam. Soalnya ialah sejauh mana dan sebanyak mana yang hendak dikemukakan supaya ada keseimbangan dan supaya ada keadilan dalam mengemukakan apa yang ya, kita hendakkan sebagai satu yang adil. Begitu juga kalau misalnya secara rasmi tidak banyak menceritakan tentang peranan membentuk perpaduan kaum dan integrasi nasional, maka sejarah alternatif perlu menggambarkan peranan yang dimainkan dalam bidang ini. Itu tentang sejarah alternatif. Jadi yang pentingnya ialah antara dua itu mesti ada keseimbangan. Bagaimana pula dengan sejarah rakyat? Sejarah rakyat sebenarnya merupakan juga satu jenis sejarah alternatif kepada sejarah rasmi. Tapi walaupun dia merupakan satu jenis alternatif, ia tidak sama dengan sejarah alternatif. Sejarah alternatif macam sejarah rasmi juga selalu menekankan tentang peranan golongan atasan, elita dan apa yang dimainkan oleh individu ataupun orang-orang tertentu. Bezanya sejarah rakyat dengan sejarah rasmi dan sejarah alternatif ialah sejarah rakyat terutama sekali menumpukan perhatian kepada dan menekan peranan golongan atau individu daripada rakyat lapisan bawahan. Bukan saja sejarah itu mengenai rakyat golongan bawahan, individu dan golongan-golongan yang ada kaitan dengan golongan bawahan, tapi perspektif sejarah rakyat itu adalah daripada perspektif kerakyatan, golongan rakyat. Jadi tidak daripada perspektif elit ataupun atasan. Jadi kalau misalnya dalam masyarakat perhambaan, sejarah rakyat memberi keutamaan lebih kepada peranan hamba
bukan tuan. Kalau dalam masyarakat di mana ada pemerintahan penjajahan, sejarah rakyat menekankan terutama sekali peranan rakyat ramai dalam perjuangan menentang menentang penjajahan untuk mendapat pembebasan. Begitu juga dalam masyarakat kapitalis misalnya, yang diutamakan ialah peranan pekerja, bukan pemodal. Dan kaitan dengan pekerja seperti kesatuan pekerja dan juga lain. Walaupun ada individu dari kalangan rakyat itu yang dikemukakan, tapi lebih sering sejarah rakyat ini adalah mengenai kumpulan atau gerakan bawahan seperti kesatuan pekerja, golongan wanita, golongan pelajar, golongan orang asal dan sebagainya. Inilah golongan-golongan yang penting yang ditekankan dalam sejarah rakyat dan dari segi perspektif rakyat itu. Masalah menulis sebenarnya sejarah rakyat ini banyak. Antaranya ialah kekurangan rekod dan dokumen. Kalau kita nak kalau misalnya sejarah rasmi, banyak rekod-rekod yang disimpan di mana tempat. Dan rekod-rekod itu ditulis pula oleh kadang-kadang golongan yang berkuasa. Tetapi dalam sejarah rakyat, rekod-rekod tentang apa yang rakyat buat, tentang golongan-golongan yang berkaitan dengan rakyat, tidak banyak misalnya dibukukan. Dokumen-dokumen kadang-kadang tidak ada sama sekali. Jadi, kalau kita bergantung pula kepada orang yang ingat akan sejarah itu, iaitu kita bergantung kepada sejarah lisan, maka sejarah lisan hanya boleh dilakukan di kalangan golongan yang masih hidup. Dan kalau misalnya yang dah mati, kita tak tahulah tentang apa yang mereka tahu mengenai sejarah perjuangan rakyat misalnya. Jadi dengan demikian, apa yang selalu digunakan oleh ahli sosiologi iaitu menggunakan metode oral history tak dapat dilakukan bagi zaman yang lampau. Orang yang dah tak ada nak memberikan oral history tentang apa yang berlaku. Jadi rakyat sejarah rakyat ni lebih bertumpu pada keadaan yang semasa. Akhir sekali saudara-saudara sekalian, pertama sekali yang mengikuti webinar ini, saya nak menyentuh sedikit tentang buku sejarah rakyat yang saya tulis. Buku ini ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Dan buku ini adalah merupakan satu projek daripada Pusat Sejarah Rakyat. Dia ditulis oleh saya selepas berbincang dengan orang-orang yang mengetahui tentang sejarah dan juga berbincang dengan bila sudah siap draft yang pertama, berbincang dengan beberapa orang yang berkaitan dengan pusat sejarah. Boleh dikatakan belum ada lagi buku sejarah rakyat yang memuaskan. Di luar negara ada contoh-contoh buku sejarah rakyat. Di Amerika ada seorang sejarawan, seorang profesor dan juga seorang aktivis bernama Howard Zinn. Howard Zinn ini telah menulis buku People's History of
United States. Dan ia merupakan satu buku sejarah rakyat yang boleh dikatakan menerokai satu jalan yang baru dan memberikan interpretasi yang baru tentang sejarah United States. Contoh yang kedua ialah ada Renato Constantino, iaitu seorang Filipina. Dia menulis banyak buku, antaranya Nationalism and Liberation, dan kita dapati bahawa perspektif sejarah yang ditulisnya adalah daripada perspektif sejarah rakyat. Oleh kerana tidak adanya sejarah Malaysia, sejarah rakyat Malaysia, maka saya telah cuba menulisnya. Tetapi apa yang saya tulis adalah merupakan hanya satu permulaan. Dan oleh kerana sejarah rakyat Malaysia itu agak luas, maka saya telah menumpukan perhatian terutama sekali kepada perkembangan nasionalisme. Dalam perkembangan nasionalisme ini, ada dua bab dalam buku ini yang dianggap paling penting, iaitu satu bab ialah tentang kedatangan atau pencerobohan penjajah Inggeris ke negeri Melayu, di Semenanjung, dan penentangan rakyat dan pembesar Melayu terhadap pencerobohan golongan penjajah itu. Tapi yang lebih saya tekankan bagi tiap-tiap negeri, Perak ke, Pahang ke, Kelantan ataupun Terengganu ialah peranan yang dimainkan oleh pembesar-pembesar dan rakyat Melayu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam keadaan penjajahan yang ditekankan ialah peranan rakyat dan pembesar menentang penjajahan itu untuk mendapatkan pembebasan. Seterusnya, dalam perjuangan kemerdekaan, saya telah menunjukkan peranan bukan saja oleh UMNO dan pemimpin UMNO, tetapi sebelum itu oleh golongan-golongan dalam PMM yang dipimpin oleh, saya sebutkan tadi, pemimpin alternatif seperti Burhanuddin, Isa Haji Muhammad, dan Ahmad Mustamam. Dan diberikan juga gambaran tentang peranan, misalnya dalam kes Melayu Union, peranan yang dimainkan oleh rakyat biasa. Dan ditekankan juga misalnya peranan golongan-golongan pekerja dan profesional di bandar, serta golongan petani di kampung, atau golongan-golongan pusat-pusat pendidikan di kampung, di peringkat kampung. Umpamanya sekolah-sekolah agama dan juga orang-orang yang berkaitan dengan sekolah-sekolah tersebut. Jadi saya cuba memberikan penekanan terutama sekali peranan yang dimainkan oleh golongan rakyat biasa dengan pemimpin mereka dalam perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Saya tekankan terutama sekali pada golongan pencerobohan penjajah British dan juga perjuangan untuk mendapatkan merdeka dengan menentang Melayu Union dan sebagainya, kerana mudah mendapat bahan-bahan mengenainya. Sejarah-sejarah ini boleh katakan banyak ditulis dan juga merupakan suatu yang contemporary, yang baru, yang masih ramai orang mengingatinya. Namun begitu, percubaan saya, walaupun menumpu pada ruang yang agak terbatas ini, tidaklah begitu berjaya sangat lagi. Banyak yang harus dibaiki.
buku ini ditulis bukan secara akademik sepenuhnya dan tidak melakukan penyiasatan dengan menggunakan bahan-bahan sejarah dan dokumen-dokumen yang tersimpan di merata tempat. Saya ada rancangan dan ada harapan untuk menulis sesuatu yang lebih lengkap tentang sejarah rakyat Malaysia berdasarkan misalnya contoh-contoh daripada Howard Zinn dan juga Constantino. Tapi nampaknya dalam beberapa bulan di akhir ini, bahkan beberapa tahun di akhir ini, saya seolah-olah menghadapi mental block. Belum dapat menulis dan belum banyak dapat mengumpulkan sesuatu yang baru. Jadi oleh kerana itu, aku mengambil satu masa yang lebih panjang untuk menyelesaikannya. Dengan itu, saya tak tahulah sejauh mana dan bila saya akan dapat berjaya menuliskan suatu sejarah rakyat yang lengkap. Dan kalau saya tidak dapat pun menulisnya, saya mengharapkan akan ada di kalangan saudara-saudari yang mengikuti webinar ini yang dapat memberikan sumbangan yang lebih berarti. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Kita ada beberapa soalan tapi saya mungkin buka ruang untuk Prof Jomo untuk beri komentar dulu dan lepas tu kita buka soal, saya akan bacakan soalan yang telah ada ya. Okey Prof? Jadi dengan itu kita pergi kepada komentar daripada Profesor Jomo untuk masuk pencerahan yang telah diberi oleh Profesor Saifuddin tadi. Terima kasih Prof. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua. Dalam keadaan semacam ini, penting kita teruskan dasar penjauhan ya, fizikal, tetapi saya rasa webinar seumpama ini memberi peluang untuk kita rapat secara sosial ya. Dan itu saya rasa amat penting sebab ada banyak masalah yang telah timbul akibat daripada dasar-dasar yang telah dilaksanakan akibat daripada wabak COVID. Ingin saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada Pusat Sejarah Rakyat, pada Profesor Saifuddin Ali, pada saudari sendiri dan juga Siti Mariam atas usaha untuk anjurkan acara ini. Dalam masa yang singkat yang ada pada saya ingin menekankan beberapa perkara umum saja. Yang pertama, saya rasa sudah tentu timbulnya pemilihan antara apa yang ditafsirkan, apa yang dimaksudkan dengan sejarah rakyat. Seperti diterangkan tadi oleh Profesor Saifuddin, kita dapati ada istilah ini boleh memberi banyak erti. Ya. Satu yang lazim kita dapati dan yang menjadi agak popular dewasa ini dalam 3-4 dasawasa yang lalu, kita dapati apa yang dikatakan sejarah sosial. Lebih banyak usaha-usaha sejarah sosial termasuk misalnya tulisan E.P. Thompson yang begitu berpengaruh, tulisan daripada golongan di Perancis dan sebagainya, dan juga di tempat-tempat yang lain. Jadi sejarah sosial ini cuba seperti Profesor Saifuddin tekankan tadi, agak susah kita nak tahu apa yang sebenarnya sedang berlaku di kalangan rakyat jelata dalam masyarakat zaman lampau. Jadi ini merupakan satu usaha yang cukup sukar dan biasanya apa yang timbul adalah gambaran yang kita dapati ialah gambaran interaksi antara golongan bawahan, rakyat jelata dengan mereka yang berkuasa. Itu yang dirakamkan dan itu gambaran yang ada pada kita. Kadang-kadang juga bila ada orang luar datang dan ada pelukis-pelukisnya yang mungkin lukis cara orang hidup, pakai makanan yang dimakan dan sebagainya. Tapi di
sini kita dapati dilema apa yang dimaksudkan golongan bawah, ya. Golongan bawah itu bukan seragam, ya, bukan serupa. Ada banyak jenis golongan bawahan. Dan dalam usaha Profesor Syed Hussein, kita dapati bahawa apa yang telah berlaku, ya, mereka yang menentang penjajah misalnya di semenanjung Malaysia ataupun seperti rentak yang menentang kemasukan Brooke di Sarawak, penentangan mereka ini tidak semestinya golongan yang bawah sekali. Ya, golongan yang bawah, kes golongan yang bawah sekali yang menentang itu agak terhad. Memang seorang asli yang telah bunuh JWW Birch di Pasir Salak, ya, dan sebagainya. Tetapi pada keseluruhannya kita dapati ialah golongan menengah yang main peranan yang agak penting, ya. Misalnya kisah Tok Bahaman, Datuk Bahaman yang memimpin pemberontakan di Pahang yang telah ditulis oleh Yang Aisyah Muttalib lebih pada setengah abad yang lalu. Ya, begitu juga kita dapati kajian-kajian lain apa yang telah dipimpin oleh Abdul Rahman Limbong di Terengganu dan sebagainya. Dan peranan Maharaja Lela dan istilah bermaharaja Lela itu sendiri timbul dari sana. Jadi kita dapati bahawa apa yang kita anggap sebagai golongan bawahan itu mereka tidak serupa, satu, tapi dan yang memainkan peranan yang penting ialah golongan yang dalam tulisan barat sekarang yang dipopularkan sebagai golongan apa yang dikatakan subaltern. Tetapi kita harus ingat, ya, saya pernah dulu di Maktab Tentera, yang subaltern itu adalah mereka yang mempunyai pangkat, walaupun pangkat yang rendah, tetapi pangkat corporal, sarjan dan sebagainya. Dan mereka ini duduk di atas brevet. Ya, brevet itu yang golongan yang bawah sekali. Dan kadang-kadang seperti kita lihat pernah berlaku di Perang Vietnam, ya. Kadang-kadang brevet itu tidak puas hati dengan peranan sarjan dan sebagainya. Dan mereka lah yang kadang-kadang ada banyak peristiwa yang dirakamkan dalam Perang Vietnam di mana tentera Amerika Syarikat telah tembak sarjan-sarjan mereka, korporal mereka dari belakang, ya. Bukan musuh yang membunuh dia, tetapi tentera Amerika. Jadi ini sesuatu yang agak penting dan kita dapat lihat. Begitu juga kalau kita lihat apa yang tulisan-tulisan Primitive Rebels oleh Hobsbawm dan sebagainya, dan oleh orang seperti Chia Boon Keng, ya, dan tulisan-tulisan tentang Sam-Sam di sempadan dengan Siam dan sebagainya, tidak semestinya golongan yang bawah sekali. Dan kita juga dapati bahawa British sendiri, ya, sedar kerana mereka berpengalaman bukan hanya di sini, tetapi mereka juga berpengalaman di tempat-tempat lain. Mereka mempunyai satu empire di mana matahari tidak pernah tenggelam. Ya? Jadi mereka itu sudah sedar bahawa perlunya mereka mempunyai satu sikap di mana jangan mengganggu seluruh rakyat pada ketika yang sama. Tetapi golongan-golongan tertentu saja. Jadi oleh kerana itu misalnya T.B. Wilson, ya, pada tahun 55 telah cadangkan supaya adanya satu apa yang dalam istilahnya yeoman peasantry, ya, iaitu orang petani. Jangan kalau ada tani yang tidak bertanah, ini menjadi sesuatu yang cukup bermasalah untuk terus memerintah. Dan oleh kerana itu, bila Syed Hussein Ali dan rakan-rakannya menyokong usaha-usaha Hamid Tuah misalnya untuk mengambil tanah-tanah yang kerjakan untuk membuka tanah dan sebagainya, itu merupakan sesuatu yang mencetuskan sejarah yang amat penting, bukan hanya pada tahun 57, 58, tetapi sekali lagi pada tahun 67 peristiwa apa yang dikatakan peristiwa Teluk. Di samping itu, ada juga apa yang dikatakan sejarah daripada perspektif rakyat, ya. Dan di sini saya rasa penting juga kita
persoalkan ya, apa itu perspektif rakyat. Dan ini juga merupakan satu cabaran yang agak penting bagi kita renungkan, kerana perspektif rakyat itu mempunyai banyak maksud yang berbeza. Ya? Dan di sini untuk memudahkan perbincangan, kita boleh bedakan antara populisme perkauman dalam konteks Malaysia dan populisme nasionalis. Dan apa yang kita dapati pada tahun 47 misalnya ialah sesuatu populisme nasionalis di mana putera pekemam dengan sayap wanitanya Awas, sayap pemudanya Api dan sebagainya bergabung bekerjasama dengan AMCJA untuk menyediakan satu perlembagaan rakyat yang akan dibicarakan dalam 2 bulan nanti oleh Fahmi dan dengan Profesor Tong. Jadi saya rasa itu satu daripada perspektif rakyat. Tetapi di samping itu ada juga populisme perkauman, populisme yang malah boleh dikatakan dinaungkan oleh pihak penjajah. Ya, kalau kita lihat ini jelas sekali di negeri-negeri di tanah jajahan British, di negeri lain misalnya seperti bos saya waktu saya kerja di UN, bos saya Kofi Annan, ya, ayah dia seorang pembesar di Ghana yang bertentangan dengan Kwame Nkrumah yang menuntut kemerdekaan. Tetapi pembesar-pembesar waktu itu menganggap self-government cukup, jangan kita tuntut kemerdekaan. Dan begitu juga kita dapati terdapat orang di sini juga yang tidak mau kemerdekaan, malah UMNO sendiri untuk 5 tahun yang awal itu Cogan kata dia hidup Melayu. Sehingga tahun 51 barulah UMNO menuntut kemerdekaan. Jadi ini sesuatu, saya rasa ini masalah ini sesuatu masalah yang masih relevan sehingga sekarang. Kerana ada golongan termasuk sejarawan dan sebagainya yang menafikan bahawa Malaysia pernah dijajah. Ya, mereka menafikan Malaysia, dia menjadi legalistik, ya. Ada perbezaan di situ. Ya. Mereka menafikan Malaysia pernah dijajah dan sebaliknya menganggap bahawa apa yang dikatakan nasionalisme dan rakyat itu disamakan dengan di satu pihak dengan istana dan dari pihak lain dengan penjajah. Dapati bahawa terdapat perspektif-perspektif yang berlainan yang cukup penting kita bahaskan dalam usaha menulis semula sejarah kita. Jadi kalau boleh saya ambil peluang untuk menyebut sedikit, iaitu kalau kita lihat sejarah Wilkinson dan Winstead, ya, yang mula menulis sejarah tanah Melayu dari perspektif British. Dan sebaliknya kita dapati bahawa Cikgu Hadi, seorang yang pernah belajar di High School Melaka, yang telah mengajar di Maktab Perguruan Sultan Idris, yang telah menyediakan satu perspektif yang berlainan, yang dalam buku 2 jilid bahasa yang tulisan Jawi pada waktu itu yang bertajuk Alam Melayu. Ya, Alam Melayu. Kemudiannya buku itu diterbitkan selepas perang, setelah dia meninggal, sebagai sejarah alam Melayu, dalam 3 jilid tulisan Rumi, ya, diterbitkan di Singapura. Tetapi kerana kehebatan Cikgu Hadi ini, dia telah dilantik sebagai nazir sekolah di Kelantan. Dan digantikan pula oleh Cikgu Harun Aminur Rashid, ya,
Dan saya sempat bertemu dengan dia kerana dibawa oleh Profesor Saifuddin Ali setelah dia keluar daripada tahanan pada tahun 1980. Cikgu Harun Aminul Rashid seorang sejarah, berminat terhadap sejarah, meneruskan tradisi ini, dan itulah sebabnya di Maktab Perguruan Melayu ini menjadi Maktab Perguruan Sultan Idris ini menjadi begitu penting untuk memupuk satu golongan yang menuntut kemerdekaan, dan ramai daripada pemimpin-pemimpin API dan Pekemam dan sebagainya terdiri daripada golongan yang dididik oleh Cikgu Harun Aminul Rashid. Kemudian dia telah dihantar selepas perang ke Brunei. Dia mengajar beberapa tahun di Brunei dan kemudian kembali ke Singapura. Di Singapura pula, untuk memupuk semangat nasionalisme di kalangan golongan muda, dia telah menulis sebuah buku rekaan, ya, iaitu Panglima Awang. Ya, Panglima Awang itu diilhamkan oleh pengalaman Enric, ya, seorang hamba abdi pada Magellan, ya, ataupun nama Portugisnya Magalhães. Ya, dia pernah memainkan peranan itu, dan Enric ini yang setelah Magellan dibunuh di Pulau Mactan, ya, di pertengahan Filipina pada tahun 1521, dia telah kita tidak pasti, ya, dia ke mana, ya, tetapi dia boleh dianggap seorang abdi, ya, telah menjadi orang pertama yang mengelilingi dunia. Ini saya rasa sesuatu yang cukup bermakna, ya, implikasinya cukup bermakna, dan itu yang nak apa yang Cikgu Harun Aminul Rashid ingin menyampaikan kepada golongan muda. Dia tulis buku itu pada tahun kemerdekaan Malaysia, itu pada tahun 1957. Tetapi malangnya sejarawan di Malaysia ini menganggap Panglima Awang ini sebagai seorang yang sebenarnya wujud dengan nama Panglima Awang. Ya, sebenarnya dia tidak pernah dia diberi nama Enric, ya, kerana raja, bukan raja tapi anak raja yang di Portugal itu Enrique, ya, Enrique the Navigator, ya, Henry the Navigator di dalam bahasa Inggeris. Jadi kita dapati pentingnya sejarah, dan kita kenal sejarah, tetapi kita jelas antara apa yang direka dari sejarah, dan ini saya rasa juga ternyata dalam tulisan Pramodia Anandatul yang cukup mendalami sejarah, tetapi hanya menulis satu dua buku saja yang bersifat sejarah. Dan sesuatu yang cukup penting bagi saya ialah sang pemula, iaitu tentang Radin Mas Tioto Adisuria yang menjadi watak utama dalam 4 jilid yang ditulis Pramodia yang dikenali sebagai siri Bumi Manusia. Jadi Lin, saya sudah melebihi masa yang diberi kepada saya minta maaf, tetapi saya rasa apa yang telah dipelopori oleh Profesor Saifuddin Ali ini sesuatu yang amat penting kita dan usaha untuk mengembangkan, ya, sejarah daripada perspektif rakyat ini cukup penting dan amat relevan pada kita pada zaman ini, memandangkan apa yang memecah belahkan rakyat di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Prof. Jomo. Memang saya rasa daripada pembicaraan daripada Profesor Saifuddin Ali dan komentar daripada Prof. Jomo, kita dapat lihat bagaimana memang banyak lagi mengenai sejarah rakyat yang kita tidak ketahui, sebab kita hanya belajar sejarah arus perdana yang sebenarnya mengikut sesiapa yang memerintah. Jadi apa yang kita faham sebagai sejarah rakyat Malaysia sangat terhad. Hanya kepada sejarah yang memerintah, sejarah kepada yang pembesar, sejarah yang hanya kepada political elite, ya.
Jadi apa yang kita lihat daripada pencerahan daripada Profesor Said Hussein, banyak lagi cerita-cerita sejarah rakyat dan juga yang Profesor Jomo telah bawakan tadi, sangat penting supaya kita dapat faham bagaimana Malaysia menjadi satu negara daripada sejarah-sejarah penglibatan rakyat, bukan hanya golongan elit saja. Jadi dengan itu saya nak bawa pada soalan-soalan yang telah muncul. Jadi di sini saya minta ruang untuk pada peserta, ya, kita akan tambah sedikit masa. Kita akan terus pada 9.30 supaya dapat memberi ruang untuk soal jawab kerana sangat menarik sekali. Jadi saya akan tanya soalan pertama dan kedua ni saya akan baca tadi sebab saya rasa berkenaan. Soalan daripada Syarif. Bagaimanakah untuk mempersembahkan sejarah dengan lebih seimbang dan inklusif? Dan saya sambung dengan soalan kedua oleh Abu Mariam ke saya ada berkait. Antara cabaran untuk menyeimbangkan ini dan alternatif adalah sensitiviti bagi pihak yang banyak diberikan perhatian dalam sejarah rasmi. Sebagai contoh, pihak elit seperti raja-raja atau kapitalis yang akan terasa seperti dipinggirkan kerana usaha untuk menyeimbangkan rekod sejarah. Jadi mohon komen, mungkin kita bermula dengan Profesor Said Hussein. Saya rasa untuk mendapatkan keseimbangan dan inklusif, perlulah kita misalnya mendalami lebih lampau daripada apa yang kita dapati sekarang daripada sejarah rasmi. Macam saya sebutkan tadi, sekarang ini sudah mulai sedikit-sedikit dalam buku sejarah di sekolah-sekolah pun yang ada menyebut tentang Kemam, yang menyebut tentang Dr. Burhanuddin dan sebagainya. Ini ialah kerana sudah ada kesedaran tentang peranan yang mereka lakukan dan juga sudah ada kajian yang menunjukkan peranan yang mereka mainkan adalah penting bagi menyumbang kepada kemerdekaan. Jadi saya rasa yang perlu di sini ialah kajian yang lebih mendalam tentang sejarah dan kesedaran tentang perspektif yang hendak kita gunakan supaya kita dapat memberikan bukan saja gambaran yang lebih inklusif, tetapi yang seimbang di antara yang alternatif dengan yang rasmi. Dan saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh saudara Jomo tadi. Memang sebenarnya ada berbagai-bagai pandangan ataupun perspektif tentang apa yang dikatakan sebagai perspektif rakyat atau apa yang dikatakan sebagai golongan bawahan itu, kan? Dan saya katakan misalnya dalam perjuangan menentang penjajahan Inggeris pada abad ke-19, kita dapati bahawa yang menentang itu tidak hanya rakyat tetapi golongan-golongan pembesar, datuk-datuk dan sebagainya, dan mereka inilah jadi pemimpin kepada rakyat untuk memberikan penentangan yang lebih besar kepada golongan pemerintah yang datang yang menceroboh itu. Cuma masalahnya ialah kajian memang ada, seperti disebutkan tadi oleh Jomo, Siti Aisyah yang mengkaji tentang pemahaman dengan keadaan peperangan di Pahang, tetapi secara mendalam bagi seluruh negara tidak lagi dilakukan kajian yang lengkap dan cukup bagi memberikan kita gambaran yang baru, pandangan yang baru dan sifat-sifat yang baru dari perkembangan sejarah rakyat itu. Jadi setakat itu ya. Kalau Jomo nak sambung nak itu tak. Apa biar Okey. Okey, jadi mungkin saya ambil soalan seterusnya dan saya rasa soalan ni mungkin juga boleh saya jadi nampak satu soalan yang ada kena-mengena yang dengan apa Prof. Jomo cakapkan. Apakah perbezaan di antara sejarah rakyat dan sejarah dari bawah? Adakah ianya sama?
pada hemat saya, sejarah dari bawah merupakan apa, itu menggambarkan kehidupan dan keadaan orang yang dianggap di bawah, ya. Tidak, dan dalam konteks kita ni ada golongan petani, ada golongan buruh dan sebagainya. Dan di kalangan petani ini ada banyak jenis, ya. Misalnya buruh yang datang secara kontrak, ya, misalnya waktu saya muda lagi, saya masih ingat kalau orang Jawa daripada Johor disebut Jawa kontrak itu, ya, dan sebagainya. Istilah itu masih dipakai semasa usia saya. Jadi mungkin kurang, ya, sekarang sudah kurang, dan itu bagi saya satu kemajuan, ya. Tetapi boleh dikatakan bahawa walaupun orang Jawa di Johor merupakan golongan yang terbanyak, ya, dari segi demografi, ya, tetapi apabila seorang Jawa menjadi menteri besar, itu menjadi pada tahun 82 kalau tak silap, itu menjadi sesuatu yang heboh, ya. Sekarang tidak, ya, Perdana Menteri keturunan Jawa, bekas timbalan Perdana Menteri keturunan Jawa dan sebagainya. Tetapi, ya, sikap orang ramai terhadap orang Jawa itu sesuatu yang penting. Jadi konsep apa itu Melayu itu juga menjadi satu isu yang penting. Istilah kegunaan orang Melayu itu berbeza kalau di Malaysia, di Indonesia, dan di negeri Filipina misalnya. Di Filipina misalnya, Jose Rizal menganggap dirinya sebagai seorang Melayu walaupun dia bukan orang Islam, ya, dan dia keturunan Cina sebenarnya. Tapi dia menganggap dirinya sebagai orang Melayu. Bagi dia, rakyat rantau ini adalah orang Melayu. Begitu juga apa yang di dalam Perlembagaan Rakyat 47 itu juga anggapan siapa itu orang Melayu, ya. Jadi kemudian, ya, Tun Mahathir telah waktu bila dia umumkan wawasan 2020, konsep satu bangsa Malaysia, ini sebenarnya sesuatu idea yang telah dikemukakan pada tahun 47 dalam Perlembagaan Rakyat itu sendiri. Jadi bukan sesuatu yang baru, tetapi apa yang dimaksudkannya dan implikasinya. Di Indonesia pula kita dapati bahawa orang Melayu itu dianggap mereka daripada rumpun Riau, ya, Riau Lingga, yang kemudiannya sebahagian besar dirampas dan dikuasai oleh Belanda, dan kemudiannya yang tinggal Singapura dengan Johor, ya, dan kemudiannya Belanda kerjasama dengan Bugis untuk mengenepikan Sultan Melayu Riau, ya. Dan ini semua satu sejarah yang agak penting, ya, bagaimana penjajah British pada mulanya mempertahankan Sultan Riau, tetapi kemudiannya bila Sultan Riau itu, Sultan Melayu itu tak nak sangat, dia telah diketepikan, dia nak dihantar ke Muar kalau tak silap saya, diberi satu jajahan kecil di Muar, dan itu, kuasa nak diberi kepada kepada Bugis, ya, iaitu Temenggung Daeng Abu Bakar yang kemudiannya dijadikan Maharaja Abu Bakar dan kemudiannya Sultan Abu Bakar, ya. Jadi itu mempunyai sejarahnya tersendiri, ya. Tetapi kita dan begitu juga kenapa Johor begitu kaya, ya, kenapa Kesultanan Johor itu begitu kaya, ya. Ada sebabnya yang berkait dengan sumber-sumber hasil yang disediakan oleh British di negeri-negeri Selat yang hanya dilaksanakan di Johor.
tidak di negeri-negeri hasil daripada candu, hasil daripada perjudian, hasil daripada arak, hasil daripada pelacuran, semua akan di Johor. Jadi kita dapati bahawa asal usul kekayaan ini, ya, ada sejarahnya yang tersendiri. Apa yang berlaku di Kedah itu berlainan pula. Kedah, malangnya mula-mula Pulau Pinang habis. Kemudian seberang Perai. Kemudian Perlis disapu pula. Yang tinggal itu yang kita kenal sebagai Kedah sekarang itu yang ketinggalan daripada Kedah dulu. Ya. Okay. Jadi Prof, mungkin saya minta untuk mengambil satu soalan lain. Jadi ada satu soalan daripada Awaludin. Terima kasih untuk soalan tersebut. Mungkin saya mencelah sikit. Saya rasa ramai juga yang di antara kami yang memang mendapat inspirasi daripada Subaltern Studies dari India. Ya. Saya rasa Prof juga sendiri ada juga refer kepada yang dibuat oleh akademik dari India di mana mereka ada Subaltern Studies. Dan saya rasa ramai juga yang di Malaysia yang mendapat inspirasi daripada dari Subaltern Studies. Jadi mungkin itu yang juga dimasukkan secara dari bawah. Saya terima kasih. Tapi mungkin boleh tambah lagi di ruangan chat jika ada soalan lain. Soalan seterusnya daripada Syafiqah. Syafiqah bertanya, sejarah amat menitik beratkan sumber dan metodologi. Bagaimanakah kita mahu pastikan sejarah alternatif menggunakan metod dan sumber yang boleh dipercayai? Mungkin saya ambil daripada Prof Said dulu. Ya, soalnya kalau misalnya sejarah yang pentingnya terutama sekali ialah dokumen-dokumen yang tersimpan ataupun rekod-rekod yang ada. Cuma kita bila gunakan rekod-rekod itu kita boleh mengatakan itulah sumber yang saintifiknya, yang tepatnya kan. Tetapi kita dapati bahawa sumber yang misalnya ada di library di London, ya, datangnya daripada pegawai-pegawai pentadbiran British dan kadang-kadang datangnya daripada pegawai-pegawai special branch. Jadi berartilah dokumen yang ada itu juga prejudis mengikut pandangan kacamata pegawai penjajah tadi dan juga pegawai special branch tadi. Berartilah bahawa kita tidak boleh mengatakan apa saja dokumen yang digunakan oleh sejarah adalah dokumen yang paling tepat dan paling saintifik. Kita harus persoalkan sebenarnya apa sebenarnya sumber yang boleh kita gunakan. Yang keduanya metodologi. Metodologi ada metodologi tertentu dalam sejarah dan harus kita patuh kepada metodologi seperti itu kan. Metodologi tadi tentang berkaitan juga dengan misalnya pengumpulan bahan-bahan dan dokumen-dokumen dan termasuk juga di situ misalnya bahan-bahan yang diperolehi secara oral history. Jadi tidak hanya dokumen tetapi juga daripada ingatan manusia itu sendiri kan. Di sini kita dapati ada beberapa kekurangan macam saya sebutkan dari awal tadi kan, daripada kalau kita mengharapkan kerja daripada oral history, kita mesti kita terpaksa bergantung hanya kepada orang-orang yang masih hidup, ya, yang sudah mati. Dan mereka yang hidup pun ada kalanya ingatan tidak betul tepat. Dan mereka pun juga kadang-kadang mempunyai bias-bias tertentu. Jadi di situ pun ada kekurangannya. Ya. Jadi sama ada sejarah rasmi ke, sejarah alternatif ke, ataupun sejarah rakyat, memang ada kekurangan-kekurangan, terutama sekali dari sumbernya, dari punca ilmunya. Dan inilah yang harus kita atasi. Yang penting sekarang ini daripada masalah seperti ini adalah masalah untuk memberikan
perkembangan dan gerakan
Mungkin untuk poin yang kedua tu boleh sambung balik Prof. Betul, perkara dalam masyarakat di mana ada sistem kelas kan, kita dapati bahawa sejarah digunakan sebagai alat untuk memperkukuhkan dan mempertahankan kedudukan kelas atasan menguasai ekonomi dan politik. Yang kedua ini resi politik juga kan. Kajian sejarah tidak bergantung hanya kepada kesedaran rakyat dan kesedaran pemimpinnya untuk mengubah arah pengkajian sejarah itu, tapi sebenarnya ia bergantung kepada perubahan politik itu sendiri. Bila ada perubahan politik yang besar yang pro rakyat, maka sendirinya akan berkembang sejarah rakyat. Okey. Terima kasih Prof. Ustaz Hussein Adil dan terima kasih kepada Prof. Jumlah Sembarang. Saya rasa semua yang sama merasa semangat dan inspirasi daripada kedua-dua perkongsian tadi dan agak sekarang lebih jelas apa itu sejarah rakyat dan kenapa perlunya kita untuk merangkai dan mencari dan mendokumentasi dan ketengahkan sejarah rakyat. Ini bukan hanya mendapat supaya kita dapat memberi fakta-fakta baru atau cerita-cerita baru, tetapi supaya kita dapat memahami perjuangan penindasan suku-suku kuasa yang dan seterusnya dapat memahami keadaan semasa juga dengan melihat sejarah dari luar. Kerana itu saya ucap terima kasih kepada semua yang telah terus bersama, ada yang terpaksa meninggalkan kita dari ruang pada pukul 9, tapi ada yang masih bersama kita.